Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Okey, kita dah pelajari tajuk ubahan bab 1. Okey, ini yang kita dah belajar. Kita sudah pun belajar 1.1 ubahan langsung. Kita dah tahu apa maksud ubahan langsung. Yang mana maksud dia apabila contoh Y apabila Y meningkat maka X juga meningkat pada kadar yang sama, kan? Pada kadar yang sama. Jika Y menurun berkurang, X juga akan berkurang mengikut kadar yang sama. Okey, ini yang kita dah belajar ubahan langsung. Macam mana kadar yang sama itu adalah merupakan pemalar K. Okay, kita nak dapatkan kadar pemalar ini, nilai pemalar ini dengan cara Y per X. Okay. Satu lagi yang kita dah pelajari ialah 1.2 ubahan songsang. Apa maksud ubahan songsang? Apabila kalau kita ada pemalar Y, okay, berkadar songsang dengan X, jika Y bertambah, maka X akan berkurang pada kadar yang sama. Contoh, kalau Y bertambah 2 kali ganda, maka X akan berkurang 2 kali ganda. Okay, begitu juga sebaliknya. Okay, kadar pengurangan ataupun penambahan itu adalah sama. Kita gunakan K juga sebagai pemalarnya. Kita nak dapatkan nilai K ni dengan X darab Y. Okay. Ini adalah beza dia kan. Okay. Untuk langsung, kita dapatkan nilai K dengan Y per X. Untuk kadar songsang, kita dapatkan K dengan X darab Y. Okay. Untuk hari ini, kita nak belajar satu lagi. 1.3 ubahan bergabung. Okay. Ubahan bergabung ini untuk standard prestasi 1.31. 1.3.1. Okay. Kita nak menentukan hubungan antara 3 atau lebih pemboleh ubah bagi suatu ubahan bergabung. Okay. Ubahan bergabung ini melibatkan gabungan ubahan langsung atau tercantum. Okey, ubahan tercantum ni kita dapat daripada ubahan langsung hari tu kan. Okey. Maksudnya lebih 3 ataupun lebih pemboleh ubah. Okay. Jadi ubahan bergabung ni merupakan combination, gabungan ubahan langsung ataupun tercantum ni dengan ubahan songsang. Okey. Okay, jadi hari ni kita nak tengok. Okey. Ubahan bergabung. Apakah hubungan antara 3 atau lebih pemboleh ubah bagi suatu ubahan bergabung? Okey. Ubahan bergabung melibatkan gabungan ubahan langsung atau ubahan tercantum dan ubahan songsang. Okey, macam yang cikgu katakan tadi. Okey, jadi bagi suatu ubahan bergabung, ini Y berubah secara langsung. Okey, ini contoh. Contoh. Andai kata Y berubah secara langsung dengan X kuasa M dan secara songsang dengan Z kuasa N. Boleh ditulis sebagai, okey, maksudnya macam ni. Kalau kita dah belajar, Y berubah secara langsung dengan X kuasa M. Yang songsang pula, kita buat Y berubah secara songsang, maksudnya 1/. Dia ke bawah kan. Dengan Z kuasa N. Okay. Yang ni langsung, yang ini songsang. Bila kita combinekan, maksudnya Y berubah secara langsung dengan X kuasa M dan yang songsang ni tadi Z kuasa N. Okay. Bila kita permudahkan ini, dia akan jadi Y berubah secara langsung dengan X kuasa M. X kuasa M. X kuasa M dan songsang dengan
Z kuasa N. Okey. Okey. Macam ni lah. Ini adalah bentuk hubungan ubahan. Apabila kita nak tulis dalam bentuk persamaan, kita just tukarkan bentuk ubahan itu dengan sama dengan. Dan mesti ada pemalarnya. Okey. Boleh Jadi bila dalam bentuk persamaan Y sama dengan, okey, dia kan K dekat situ. Yang ini kan X kuasa M per Z kuasa N. Yang ni, bila kita permudahkan, dia akan jadi K darab X kuasa M per Z kuasa N. Dia akan menjadi K duduk di atas Z sama dengan K X kuasa M per Z kuasa N. Okey? Jangan pening pula kenapa K duduk di atas. Dia datang daripada ini. K pemalarnya darabkan dengan ubahan. Hubungan ubahan tadi, pemboleh ubah tu. Okay, dia akan jadi ni. Okey. Seterusnya. Okay, kita terus bincang kepada contoh. Contoh 22. Diberi bahawa Y berubah secara langsung. Tu. Berubah secara langsung dengan kuasa 2X. Kat sini kita dah nampak Y berubah secara langsung dengan X kuasa 2. Dan secara songsang dengan punca kuasa 2Z. Ni bila songsang pula, Y berubah secara songsang dengan punca kuasa 2Z. Macam tu kan? So, kita combinekan dia. Okay. Dalam bentuk ubahan, Y berubah secara langsung dengan X kuasa 2 dan songsang dengan punca kuasa 2Z. Okey. Bila diberi nilai ni bermaksud kita kena mencari pemalar untuk membentuk persamaan. Kerana, tengok baca terus jika Y sama dengan 8, apabila X sama dengan 4 dan Z sama dengan 6, ungkapkan Y dalam sebutan X dan Z. Maksudnya dia nak minta persamaan lah. Ungkapkan Y sama dengan dalam sebutan X dan Z. Macam tu. Jadi, bermaksud kena bentukkan persamaan. Maka kita buat dalam persamaan mesti ada Y sama dengan K. Okay kan? Yang ni salin saja semula. X kuasa 2 per punca kuasa 2Z. Dan kita masukkan nilai-nilai yang telah diberi. Bila Y sama dengan 8. K tak tahu. X ialah 4. Dan Z ialah 36. Okey, sambung di atas. Okey. Jadi 8 sama dengan K 16. Punca kuasa 36 ialah 6. Jadi, ini bawa sebelah jadi darab. Ini bawa sebelah jadi bahagi. Oleh itu, K sama dengan 8 darab 6 per 16. Okay, potong. Permudahkan. Okay, 8 dengan 16 jadi 2 di bawah. 6 dengan 2, 3. Oleh itu, K kita sama dengan 3. Maka, ungkapkan Y dalam sebutan X dan Z. Y sama dengan 3 X kuasa 2 per punca kuasa 2 Z. Okey. Contoh 23. Okay, jadual di bawah menunjukkan hubungan antara P, Q dan R. Diberi P berubah secara langsung. Okey, dekat sini kita dah patutnya dah pandai buat lah. P berubah secara langsung dengan kuasa 3Q. Jadi, kuasa 3Q bermaksud Q kuasa 3. And then, secara songsang. Secara songsang maksudnya per dengan R. Okay. Hitung nilai X dan Y. Okay, macam mana tu?
Bila nak menghitung nilai, maka kena jadikan dia persamaan. Bila jadi persamaan, simbol ubahan ini akan menjadi sama dengan K. Okay, and then salin semula yang kita telah bentukkan tadi per R. Okay, ini kita punya persamaan. Okay, first step dah settle. Second step, cari nilai K. Macam mana nak cari nilai K? Gunakan jadual yang lengkap nilai-nilainya. Okay, jadi kita cari K sekarang. Okay. P ialah 4 sama dengan K kita nak cari. Q ialah 2 per 0.6. Okay. Jadi K sama dengan 4 darab 0.6 per 2 kuasa 3 ialah 8. Maksudnya ini 1, ini 2, 0.3. Okey, 0.6 bagi 2 kan? 0.6 bagi 2 ialah 0.3. Oleh itu, P sama dengan 0.3 Q kuasa 3 per R. And then, nak cari nilai X dengan Y, okay, masukkan saja nilai. Untuk yang pertama nak cari X. X adalah R. Okey, cari. P dia 3.6. Ini. Sama dengan 0.3. Q dia ialah 6. So, 6 kuasa 3 per dengan R dia ialah X. Okay, X dengan 3.6 ni boleh bertukar position saja. So, X sama dengan 0.3 darab 216 per 3.6. So, X sama dengan 216 darab 0.3 dan bahagi dengan 3.6. Kita dapat nilai X ialah, dah kira, 18. Okey. Okey, ini cari X selesai. Sekarang kita cari Y. Y ialah Q kita sekarang. Jadi, masukkan dalam persamaan. P kita ialah 0.081 sama dengan 0.3. Q kita ialah Y kuasa 3 per dengan X dia ialah 2.7. Okey, then 2.7 pindah sebelah. Jadi darab. Yang ni akan jadi bahagi. Okey, jadi 0.081 darab dengan 2.7 per dengan 0.3 akan dapat Y kuasa 3. Okey. Kita cukup tempat. Maksud kita sekarang ni, apabila kita kira, kita akan dapat Y kuasa 3 sama dengan berapa? 0.081 darab 2.7 bahagi dengan 0.3. Kita akan dapat 0.729. Oh. Sorry. Tak muat. Okey, sini cikgu buat atas. Y kuasa 3 sama dengan 0.729. Jadi, dia nak Y, bukannya nak Y kuasa 3. Maka, Y kita mestilah di punca kuasa 3 kan? Nilai 0.729 tadi, maka kita akan dapat 0.9. Okey. Settle. Seterusnya.
Contoh seterusnya. Okey, sekarang nak masuk. Bagaimanakah menyelesaikan masalah yang melibatkan ubahan bergabung? Okey, kita kasih pen kita. Besar sikit. Okey. Sekarang ini adalah standard pembelajaran 1.3.2 menyelesaikan masalah yang melibatkan. Okay. Masalah yang melibatkan ubahan bergabung. Okey. Okay, jadi contoh 24 ni adalah contoh untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan ubahan bergabung. Okay. Tekanan P Newton meter square. Okay, Newton per meter square ni. Okay. Pada roda kereta sorong berubah secara langsung dengan jisim kereta sorong. M kilogram. Okay. Jangan keliru dengan unit. Kita nak ambil pemboleh ubahnya untuk dimasukkan ke dalam ubahan ataupun dalam persamaan ubahan. Okay. Ini adalah unit. Ini okay. Jisim kereta sorong M kilogram. Kilogram ialah unit. Dan secara songsang dengan luas permukaan sentuhan roda dengan tanah L meter square. Okay, meter square ialah unit. P adalah pemboleh ubah, M adalah pemboleh ubah, L adalah pemboleh ubah. Yang ini kita ambil. Okay, jangan jadi L kuasa 2 pula nanti. Okay, L sahaja. Meter square itu adalah unit. Jadi jangan keliru semasa menulis ubahan. Okay, diberi bahawa tekanan roda ialah 40,000 Newton meter per meter square. Apabila jisim kereta sorong ialah 90 kg dan luas permukaan sentuhan roda dengan tanah ialah 0.02 meter square. Okay, jadi kita ambil dia punya nilai-nilai ni saja untuk dimasukkan dalam ubahan nanti. Jadi first step kita ialah menulis bentuk ubahan P. Okay. Kita bercerita pasal P kan? Okay. P berubah secara langsung. Jadi P berubah secara langsung. Dengan siapa? Dengan jisim kereta sorong iaitu M. Berubah secara langsung dengan M. Oops, ada masalah. Alright. Dan secara songsang. Bila secara songsang, kena perkan dia. Okay. Dengan siapa? Songsang dengan siapa? Dengan luas, iaitu L. Okay. Ini bentuk ubahan. Kita kena tulis, selepas tulis bentuk ubahan, kena tulis dalam bentuk persamaan. P sama dengan K M per L. Okay. Ubahan akan bertukar menjadi sama dengan K. K sebagai pemalar. Jadi, untuk mencari apa nilai pemalar tu, kita kena masukkan nilai-nilai yang ada kesemuanya, ketiga-tiga ni. Kita masukkan dalam masa yang sama, 45,000 Newton meter per meter square adalah sama dengan K. M kita apa? 90. L kita ialah 0.02. Okey, dapatkan nilai K. Ini bawa ke sebelah jadi darab. 90 bawa ke sebelah jadi bahagi. Oleh itu K kita sama dengan 45,000 darab dengan 0.02 per dengan 90. Nilai K kita akan dapat kira 10. Okey. Oleh itu, persamaan kita ialah P sama dengan 10 M per L. Okey. Dah dapat persamaan, barulah kita boleh selesaikan ataupun jawab soalan A dan B. Untuk soalan A, hitung nilai P. So, dia nak cari P sama dengan berapa bila M sama dengan 120 dan L sama dengan 0.5. Jadi, kita masukkan nilai
P yang kita nak cari 10. M kita ialah 120. Per dengan L kita ialah 0.5. Jadi kita akan dapat nilai P kita 2,400. Okey. 2,400 apa? Newton per meter. Oops, problem. Newton per meter square. Kenapa ni? Okey. B. Apakah yang boleh dilakukan supaya tekanan pada roda berkurangan jika jisim kereta sorong adalah tetap? Okay. Jisim, that means M, jika M tetap. M tetap. Apakah yang boleh dilakukan supaya tekanan pada roda ni adalah P, betul tak? P berkurangan. Okay. Apakah yang boleh dilakukan supaya tekanan pada roda berkurangan jika jisim kereta sorong adalah tetap? Okay. Kalau ini berkadar songsang, sepatutnya dia akan jadi yang L akan jadi meningkat. Betul tak? Jadi kita nak buktikan, kita andaikan. P kita sekarang ialah 2,400. Jadi kita kurangkan sikit jadi 2,000. Andaikan P sama dengan 2,000. Okey. Jadi menggunakan persamaan ini 2,000 sama dengan 10. M adalah tetap. Jadi 120 juga per dengan L. So, L dengan 2,000 ni akan bertukar position. Maka L sama dengan 1,200 per 2,000. Jawapannya ialah 0,6. Okay, kita bandingkan dengan yang sebelah. Di sini L-nya adalah 0,5. Manakala yang ini L-nya adalah 0,6. Okey, dekat sini kita boleh nampaklah. Sekiranya P berkurang, P dikurangkan daripada 2,400 jadi 2,000. L dia akan meningkat daripada 0,5 menjadi 0,6. Maka untuk menjawab soalan B, jika M tetap, jika jisim kereta sorong adalah tetap, okay. L, okay. Luas permukaan sentuhan roda ditingkatkan. Okey, cikgu tak muat sama. Awak tulis macam tu nanti. Okay, luas permukaan sentuhan roda ditingkatkan ataupun ditambah. Macam itulah. Okay, apakah yang boleh dilakukan supaya tekanan pada roda berkurangan jika jisim kereta sorong adalah tetap? Jawapannya ialah menambah luas permukaan sentuhan roda. Okey. Boleh juga rujuk dalam buku teks. Contoh 24. Okey. Sekian sahaja untuk kali ini penerangan untuk 1.3 ubahan bergabung. Boleh tengok semula contoh-contoh dalam buku teks. Semak semula. Lebih kurang je jawapan cikgu dengan buku teks. Okey, cuma penerangan berbeza sikit lah. Okey, jadi diharap dapat faham, dapat selesaikan masalah. Okey, lepas ni buat